Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna tasyira kullu 'asir 'alaika yasir. Allahumma taminna bil khair. Allahumma taminna bil khair. Allahumma taminna bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya muliakan ashabul fadilah, para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti kuliah ataupun sembang santai Muhtasib Falak kita pada malam ini. Barisan urustia daripada bahagian falak dan sumber maklumat Jabatan Mufti Negeri Sembilan, sahabat-sahabat daripada juga Jabatan Mufti Negeri Perak, dan semua sahabat-sahabat yang insya-Allah sedang mengikuti program kita secara live ataupun nanti akan mengikuti program kita ini secara rakaman insya-Allah. Alhamdulillah, pertamanya kita rafatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu taala pada malam ini dapat kita bersama-sama dalam sembang santai Muhtasib Falak kita. Alhamdulillah tuan-tuan, dan kita dah berada dalam bulan Muharram, masuk dalam tahun yang baru 1443 Hijrah, dan moga-moga tuan-tuan doa yang kita panjatkan pada ujung tahun dan awal tahun yang telah pun kita doakan, moga-moga Allah Subhanahu taala memberikan pengampunan kepada kita terhadap apa yang telah kita lakukan pada tahun yang lepas. Dan insya-Allah moga-moga tahun yang mendatang, tahun yang baru ini, Allah Ta'ala memberikan kebaikan, rahmat, limpah kasih sayangnya kepada kita, dan moga-moga Allah Ta'ala memberikan kepada kita suatu kehidupan yang baik. Dan insya-Allah moga-moga Allah Ta'ala mengangkat pandemik COVID-19 yang Allah Ta'ala telah berikan ujian kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin insya-Allah. Dan untuk pengetahuan semua juga tuan-tuan, mungkin sebahagian daripada tuan-tuan yang sedia maklum ataupun yang belum maklum tuan-tuan, maka saya ingin sebutkan bahawa pada bulan Muharram ini kita di peringkat Jabatan Mufti dan juga peringkat JAKIM telah mengadakan bulan Falak Malaysia. Bulan Falak Malaysia maknanya insya-Allah tuan-tuan pada sepanjang bulan Muharram ini insya-Allah akan diadakan pelbagai program-program, tentu sekali lah atas talian lah, oleh kerana kita ada kekangan untuk berkumpul, untuk membuat seminar, bengkel dan sebagainya, maka kita akan memperbanyakkan program-program dalam bentuk atas talian, infografik, video-video dan sebagainya yang akan juga dikongsikan bersama-sama oleh peringkat JAKIM dan juga Jabatan-Jabatan Mufti negeri-negeri. Dan insya-Allah, dan termasuklah juga pada malam ini ada juga kuliah yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Dr. Irfan berkaitan dengan tadabbur ayat-ayat falak insya-Allah, yang juga sedang bersiaran langsung saya ingat pada malam ini juga pada jam 9.30. Jadi insya-Allah tuan-tuan, bolehlah kita sama-sama mendengar sedikit sebanyak tuan-tuan perkara-perkara yang boleh insya-Allah untuk kita kongsikan dalam ilmu falak ini insya-Allah. Baik tuan-tuan. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, pada malam ini kita dapat bersama-sama menyambung kita punya pengajian ataupun perbincangan kita dalam bab gerhana ini tuan-tuan. Kita dah masuk dalam bab yang kelima, dan insya-Allah tuan-tuan pada malam ini kita akan bincangkan berkaitan dengan tajuk gerhana matahari yang sepatutnya kita masuk dalam minggu lepas tapi tak sempat tuan-tuan, dan juga gerhana bulan. Dan kalau sempat tuan-tuan, kita akan lanjutkan sikit pada kisah bayan dan gerhana. Dia bukan macam ada fakta lah, tapi dia macam istilah apa, macam monolog dia panggil. Okay, baik. InsyaAllah tuan-tuan, sebelum kita masuk dalam perbincangan kita, seperti biasa, sebagai satu renungan, biasanya kita kongsikan ayat-ayatul makruh, ayat-ayat Quran yang untuk dibaca sebagai renungan. Pada malam ni tuan-tuan, saya kongsikan ayatul manzur, iaitu ayat yang dilihat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang dilihat. Iaitu kalau dapat tuan-tuan, saya akan kongsikan sajalah tuan-tuan, kerana alhamdulillah mungkin di peringkat jabatan-jabatan mufti pun alhamdulillah kebanyakannya
pada 9 Ogos yang lepas telah dapat mencerap anak bulan anak bulan Muharram 1443 Hijrah. Dan alhamdulillah, walaupun keadaan agak berawan kalau dalam konteks kami di Perak lah, dan ada beberapa negeri-negeri lain juga agak berawan, tapi alhamdulillah Allah Ta'ala izinkan untuk kita dapat melihat anak bulan Muharram ini pada tarikh 9 Ogos yang bersamaan pada hari tersebut pada 30 Zulhijjah. Dan alhamdulillah tuan-tuan dapat lihat bagaimana indahnya hilal yang kita lihat ini sebagai salah satu daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat hilal ini pun sebenarnya adalah satu kegembiraan. Bila dapat melihat hilal ini juga merupakan satu kegembiraan. Sebab itu disebut sebagai hilal. Hilal itu kalau kita lihat kepada asal makna daripada perkataan hilal itu juga bermakna orang kata apa, menjerit kegembiraan. Kerana bila mereka melihat hilal ataupun melihat anak bulan, maka itu menandakan masuknya bulan yang baru. Maka ketika itu tuan-tuan mereka menjerit kegembiraan. Jadi melihat anak bulan ini juga adalah suatu kegembiraan lah, terutama masya-Allah tuan-tuan bagi kami lah yang saban bulan untuk pergi melihat anak bulan. Dan setiap kali pergi melihat itu kadang-kadang Allah Ta'ala, kita dah buat persediaan, dah buat macam-macam lah tuan, dari sudut kemampuan apa yang dalam konteks kemampuan kita sebagai manusia, membuat persiapan, data, peralatan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang bagaimana Allah Ta'ala tak izinkan untuk kita melihat anak bulan tersebut. Ada awan, hujan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, pada 9 Ogos hari itu, walaupun agak mendung pada awal-awalnya pada petang tu, tetapi alhamdulillah dapat juga kita melihat dia ada tingkap lah istilahnya. Kata Cikgu Mat Topang, ada tingkap dekat situ yang kita boleh melihat anak bulan, masya-Allah. Dan sahabat-sahabat daripada jabatan-jabatan mufti lain juga ada telah menyiarkan juga gambar anak bulan ataupun hilal Muharram ini dalam FB masing-masing. Dan termasuk juga saya tengok dalam bahagian falak dan maklumat Jabatan Mufti Negeri Sembilan sampai dipost satu kata apa, video hilal terbenam. Hilal terbenam itu Maria. Okey, masya-Allah masya-Allah. Moga-moga tuan-tuan kedatangan bulan Muharram dan juga tahun yang baru ini Allah Taala akan berikan kebaikan, rahmat kepada kita seperti mana sinar yang kita dapat kita lihat daripada hilal ataupun anak bulan, insya-Allah. Baik tuan-tuan, pada malam ini kita akan sambung perbincangan kita tuan-tuan pada halaman 163. Pada 163. Baik tuan-tuan. Okey. Kita nak bincangkan tentang gerhana matahari. Kita nak bincangkan tentang gerhana matahari. Baik. Sebelum tu tuan-tuan, saya macam yang telah pun kita sebutkan dalam awal-awal perbincangan kita dalam bab gerhana itu, kami cubalah untuk berkongsi beberapa sudut-sudut yang, kerana gerhana ni saya ingat telah pun banyak dibincangkan oleh pengkuliah kita ataupun sifu-sifu kita lah dalam bidang falak, termasuk dalam kuliah ataupun program kita pada malam ini juga, seperti mana apa yang sifu kita Syahrin kita dah kongsikan berkaitan dengan gerhana. Begitu juga dengan Mas Joko yang telah membincangkan juga tentang sikit sebanyak berkaitan dengan fasa bulan dan juga menyentuh tentang bab gerhana. Jadi saya cuba untuk ambil konteks-konteks yang orang kata bukan orang sains lah, orang sastra ni tuan-tuan. Baik. Jadi antara perkara yang saya nak kongsikan bersama pada malam ini, bila kita sebut tentang gerhana matahari, antara gerhana matahari yang kita kata legend lah, bila kita sebutkan tentang gerhana matahari ni, antara gerhana matahari yang sangat diingati ataupun kerana ada peristiwa di sebaliknya itu, seperti mana yang kalau tuan-tuan masih ingat ada saya sebutkan dalam siri kuliah kita pada awal-awal hari itu, iaitu disebut sebagai ada satu peperangan, sehingga peperangan itu disebut sebagai Battle of the Eclipse. Itu peperangan gerhana. Peperangan gerhana. Sebenarnya gerhana yang berlaku ni adalah gerhana matahari, gerhana matahari penuh. Baik. Dia berlaku tuan-tuan adalah pada 28 Mei 585 sebelum Masihi. 28 Mei 585 sebelum Masihi, di mana ketika itu berlaku peperangan di antara dua puak ataupun dua geng lah,
Dua geng di antara puak yang disebut sebagai Lydia dengan Media. Lydia dengan Media. Kawasan ni tuan-tuan hari ni berada dekat sekitar kawasan Turki. Lydia ni dengan Media ni duduk di kawasan di sebelah Iran gitu. Okey, jadi puak ini telah berperang pada hari tersebut pada 28 Mei 585 sebelum Masihi itu, dan ketika mana peperangan itu sedang berlaku, maka tiba-tiba waktu itu disebut the sky suddenly turned dark. Pada tiba-tiba langit ketika itu bertukar menjadi gelap. Maknanya ketika itu berlaku gerhana matahari penuh, dan tuan-tuan dalam saya cuba rujuk dalam beberapa penulisan tentang gerhana ini, mereka juga telah melukir ataupun melakarkan tuan-tuan laluan gerhana matahari itu. Jadi kawasan yang berlaku peperangan itu adalah di sekitar kawasan sini, dan di sinilah yang berlaku peperangan itu. Maka ketika mana berlaku peperangan itu, tiba-tiba berlakulah juga dalam masa yang sama gerhana matahari. Maka bila suasana yang waktu siang hari itu tiba-tiba menjadi gelap, maka ketika itu apa yang dicatatkan dalam sejarah di mana mereka telah berhenti daripada berperang, dan kemudian telah berlaku satu gencatan senjata. Tak dinyatakan pula berapa lama gencatan senjata itu berlaku, tapi maknanya hari itu tak jadi berperang. Tak jadi berperang kerana mereka menganggap bahawa Tuhan ketika itu telah menghantar signal bahawa Tuhan sebenarnya tak redha, tak suka peperangan itu berlaku. Maka ketika itu peperangan itu terhenti dengan berlakunya gerhana matahari. Jadi ini antara salah satu aspek sejarah tuan-tuan yang kita dapat lihat dari sudut ilmu falak ini, dan terutama dalam membincangkan tentang gerhana matahari dan juga gerhana bulan, kerana dua fenomena ini, gerhana matahari dan gerhana bulan ini adalah salah satu ataupun kita kata antara fenomena yang peristiwa yang selalu dirakam dalam sejarah. Dan bila dirakam dalam sejarah, mereka juga mengaitkan peristiwa ini dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam sejarah. Sebab itu tuan-tuan ada satu kaedah untuk kita menyemak tarikh-tarikh yang berlaku dalam sejarah ini, disebut sebagai kronologi astronomi, iaitu kita mengkaji tentang peristiwa-peristiwa mengikut kronologi dalam sejarah itu berdasarkan kepada peristiwa-peristiwa astronomi yang disebutkan bersama dengan peristiwa yang berlaku itu. Contohnya dalam peperangan ini disebutkan tentang peperangan yang berlaku di antara Media dengan Lydian ini, maka ketika itu kita boleh semak balik bilakah berlaku gerhana tersebut dengan data ataupun dengan maklumat yang saya rasa cukup lah, sebab berlakunya peperangan itu di sekitar kawasan dua puak ini berada, dan kita boleh track balik di manakah berlakunya gerhana tersebut, bila berlaku gerhana, dan kita dapat kenal pasti sama ada tarikh yang disebutkan dalam catatan sejarah itu betul ataupun tidak dalam konteks takwim kita pada hari ini. Ini antara salah satulah daripada peristiwa gerhana matahari yang cukup bersejarah dalam catatan ya. Baik, ini antara salah satu dah, dan insya-Allah tuan-tuan kalau ada juga peristiwa bersejarah dalam Islam, iaitu berlakunya gerhana matahari ketika wafatnya Ibrahim ibn Muhammad SAW di Madinah, telah pun saya kongsikan bersama dalam sedi persembang kita pada awal-awal hari itu, insya-Allah. Baik tuan-tuan, kita nak tengok tentang gerhana matahari pada malam ini, insya-Allah pada halaman 163. Pada halaman 163 tuan-tuan boleh buka muka surat 163, boleh tengok dalam ni ada beberapa maklumat yang juga saya kongsikan bersama-sama pada malam ini, antaranya tuan-tuan yang saya akan sebut nanti, insya-Allah. Baik. Pada halaman 163 kita nak bincang tentang bagaimana gerhana matahari itu berlaku. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan yang ikut kuliah kita ataupun sembang santai kita pada malam ni, saya rasa semua dah maklum dah bagaimana berlaku gerhana matahari itu. Cuma saya cuba nak sentuh tambah sikit lah. Istilahnya dah ada nasi, saya cuba bawa kita kata lauk-lauk nak tambah sikit je tuan-tuan. Baik. Okey, kalau kita lihat tuan-tuan gerhana matahari ini,
dalam istilah yang juga disebut sebagai kusuf dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Inggeris disebut sebagai solar eclipse lah, seperti mana kita sudah maklum. Dan dalam perbincangan buku kita ni tuan-tuan, kita hanya bincangkan dari sudut 3 lah, gerhana matahari penuh, gerhana matahari cincin ataupun disebut sebagai annulus, separa, partial. Okey, baik. Dan tuan-tuan, kalau berdasarkan kepada sejarah, sebenarnya kalau kita lihat dari sudut sejarah, kalau kita tengok dalam bidang disebut sebagai arkeoastronomi ataupun ethnoastronomi, ini bidang yang yang Fatini Saudari Fatini dah sebutkan dalam forum ataupun dalam perbincangan hari tu kan. Okey, sebenarnya kalau lihat dalam perbincangan tamadun-tamadun dunia berkaitan dengan bagaimana gerhana matahari ini berlaku, sebenarnya ada pelbagai lah tamadun ataupun kepercayaan mereka ketika itu. Contohnya tuan-tuan, dalam agama Hindu, mereka percaya bahawa ketika mana berlakunya gerhana matahari itu, ada satu dewa yang jahat, namanya dewa Sarbanu, yang ketika itu nak menyerang matahari dengan kegelapan. Itu antara contohnya. Maknanya ada satu dewa yang mencuba untuk menutup matahari itu daripada terus bersinar dengan kegelapan. Seperti mana yang juga saya telah kongsikan tuan-tuan dalam beberapa pertemuan kita sebelum ini, dalam masyarakat Cina yang percaya bahawa ada seekor ular naga, raksasa yang keluar daripada laut yang cuba nak makan matahari. Itu sebagai satu contoh tuan-tuan. Okey, baik. Demikian juga dalam tamadun-tamadun seperti Rom dan sebagainya, mereka pun ada version ataupun versi kepercayaan bagaimana gerhana ini berlaku, kerana dalam contohnya di kalangan masyarakat Rom, mereka percaya bahawa bulan itu adalah dewi, dewa yang wanita lah, dewi, dan matahari itu pula adalah dewa. Jadi bila berlakunya gerhana ini, sebenarnya kalau kita sebut macam ada hubungan asmara lah di antara dewa dengan dewi ini, dan akhirnya lahirlah anak bulan. Itu cerita dia tuan-tuan. Baik, ini sebahagian daripada apa yang telah dicatatkan dalam sejarah bagaimana kefahaman masyarakat ketika itu berkaitan dengan gerhana. Baik tuan-tuan ya. Okey. Menariknya bila kita bincang tentang gerhana matahari dan juga bulan ini, dari sudut kita sebagai umat Islam, menariknya adalah kerana kalau berdasarkan kepada takwim hijri kita, takwim hijri yang kita gunakan ini adalah berdasarkan kepada sistem Qamariyah kan, yang seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum. Maka bila kita sebut tentang kejadian gerhana ni, dia senang sebab kejadian gerhana matahari ini tidak akan boleh berlaku kecuali pada tarikh, dalam konteks takwim kita pada hari ini, di antara tarikh 29 ataupun 30 lah hari bulan dalam takwim hijrah. Dia tak boleh jadi hari yang ke-28, dia tak boleh jadi pada hari yang ke-5, dia tak boleh jadi pada hari yang ke-7, ataupun tak boleh jadi gerhana matahari ini tak boleh jadi pada hari yang ke-15. Kerana apa? Kerana dari sudut geometri berlakunya gerhana matahari ini, kedudukan matahari, bulan dan juga bumi itu mesti berlaku ketika mana berlakunya apa yang disebut sebagai kedudukan ijtima' ataupun iqtiran, ketika mana bulan dalam fasa muhaq, itu fasa bulan gelap, di mana pada ketika itu bulan berada pada kedudukan pada hari 29 ataupun 30 hari bulan. Jadi ini antara salah satu kelebihan lah daripada takwim hijrah kita. Sebab kalau kita mengaji tentang kaedah pengiraan gerhana, maka kita akan dapat lihat bahawa pengiraan gerhana dalam apa yang telah pun ditunjukkan oleh ilmu Islam. Contoh dalam kitab Sulamun An-Nayyaraini, tuan-tuan, ini insya-Allah akan kita bincang akan datang. Dalam kitab Sulam An-Nayyaraini, jadual pengiraan gerhana tu dia tak ada tarikh. Dia tak ada letak 1 ke 2 ke. Dia letak bulan saja. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Sebab apa? Sebab bila berlaku gerhana matahari, mesti berlaku pada hari 29 ataupun 30. Kalau berlaku gerhana bulan, mesti berlaku pada hari 15.
Jadi ini mudahkan untuk kita menganggarkan bilakah berlakunya gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Kalau kita rujuk dalam takwim Masihi, oleh kerana takwim Masihi ni tentang kita tak boleh predik ataupun kita tak boleh anggarkan bilakah berlaku gerhana matahari itu berdasarkan kepada tarikh. Contoh, kita tak boleh kata gerhana matahari itu mesti akan berlaku pada setiap 1 Mac contohnya, ataupun pada setiap 31 Ogos. Tak boleh. Sebab geometri matahari, bulan dan juga bumi itu dia tak terikat dengan tarikh Masihi ataupun tarikh Syamsiah itu. Jadi ini antara salah satulah kelebihan daripada takwim Qamariah. Baik, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh lihat pada halaman 163 itu, ada juga saya akan masukkan tuan-tuan rajah yang geometri yang kita nak bincangkan. Okey, baik. Sebelum tu tuan-tuan, sebelum tu. Kalau tuan-tuan tengok dalam slide ini, ada saya kongsikan apa yang telah pun disebut dalam kitab Kifayatul Muhtadi. Kifayah Al-Muhtadi pada menerangkan cahaya Sulamul Mubtadi'. Baik tuan-tuan. Saya cuba highlightkan perkara ini untuk kita sekurang-kurangnya saya dapat kongsilah maklumat bagaimana para ulama, juga ulama-ulama fiqh, kitab-kitab fiqh kita membincangkan juga berkaitan dengan gerhana ini dengan menyebutkan tentang bagaimana gerhana ini berlaku. Ini bukan kitab falak. Kalau kitab falak contohnya macam di tangan saya, kitab Sulam An-Nayyirah ini kitab falak. Memang ada disebut bagaimana keadaan gerhana itu berlaku. Tapi ini adalah kitab fiqh. Okey, dia sebut bahawa pengarang iaitu Syekh Muhammad Nur sebut bahawa hakikat gerhana matahari itu mendinding jirim bulan akan jirim matahari sekaliannya atau setengahnya, dan hitam yang dilihatkan pada matahari ketika gerhana itu jirim bulan, kerana bulan itu jirim hitam yang bercermin. Tiada hasil gerhana, ini ada lagi sambungan tuan-tuan tapi saya ambil yang sini lah. Tiada hasil gerhana matahari melainkan pada akhir bulan. Baik, Masya Allah tuan-tuan. Waktu ini hasil daripada Alhamdulillah lah kajian pada waktu buat belajar itulah. Tapi tuan-tuan, waktu saya jumpa apa yang telah pun disebutkan oleh Syekh Muhammad Nur dalam kitab Kifayatul Muhtadi ini, kami lihat bahawa ini adalah salah satu daripada khazanah keilmuan yang ada dalam kitab-kitab fiqh dari sudut ilmu falak yang kata apa tersimpan, yang mana tuan-tuan dalam apa yang diterangkan oleh Syekh Muhammad Nur ini sebenarnya memang sesuatu yang sangat kata apa tepat seperti mana apa yang kita fahami dalam konteks pada hari ini, iaitu gerhana matahari itu mendinding. Gerhana matahari itu berlaku ketika mana mendinding jirim bulan, di mana bulan itu berada di antara matahari dan juga bumi, yang mana bulan itu akan mendinding jirim matahari itu sekaliannya, sepenuh, maknanya berlaku gerhana matahari penuh atau setengahnya, partial ataupun separa. Dan hitam yang dilihat, maknanya bila kita tengok apa yang dalam gambar ni contohnya kan, tuan-tuan dapat lihat bagaimana gerhana penuh nampak matahari sini, tetapi tuan-tuan matahari di belakang, di hadapan ni adalah apa? Yang hitam ni apa dia? Hitam yang dilihat pada matahari ketika gerhana itu adalah jirim bulan, kerana bulan itu jirim yang hitam yang mencermin. Masya Allah tuan-tuan. Sangat hebat apa yang telah pun disebutkan oleh Syekh Muhammad Nur dalam kitab ini. Dan disebut lagi bahawa tiada hasil gerhana matahari melainkan pada akhir bulan. Maknanya akhir bulan dalam takwim Hijri ataupun dalam sistem Qamariyah. Masya Allah. Okey, untuk lanjutnya tuan-tuan boleh rujuklah dalam kitab ini. Baik. Jadi tuan-tuan, kita nak tengok pada geometri berlakunya gerhana matahari, separa dan juga cincin. Okey, baik. Kalau tuan-tuan tengok dalam halaman 163 ni ada kita masukkan bagaimana gerhana matahari penuh. Okey. Kalau dalam catatan tuan-tuan, memang gerhana matahari penuh ni antara fenomena yang agak yang popular lah. Bukan agak, yang sangat popular, seperti mana yang telah pun saya kongsikan tadi dalam Battle of the Eclipse. Battle of the Eclipse. Berlaku peristiwa gerhana matahari ada dicatat dalam sejarah, dan antara peristiwa gerhana yang banyak dicatat dalam sejarah adalah gerhana matahari penuh, kerana kesannya yang ketara dan dianggap sebagai
dan bukan dianggap, memang satu peristiwa yang jarang-jarang berlaku, yang rare, yang jarang-jarang berlaku. Baik. Dan dia juga ada mempunyai fasa-fasa yang sangat menarik, seperti mana yang telah diterangkan oleh kita punya sifu-sifu sebelum ni lah, dengan fasa Dimer-ringnya, dengan Bela Beats dengan fasa totality dan sebagainya. Itu semua fasa-fasa yang menyebabkan, orang kata apa, bila kita yang melihat ni, Masya Allah, hilang kata-kata tuan-tuan. Baik, Masya Allah, baik. Cuma tuan-tuan, kita nak sebut di sini sikit, kita bacalah dalam buku kita ni. Okey, baik. Gerhana matahari penuh berlaku apabila kemuncak peristiwa gerhana bulatan piringan matahari ditutupi sepenuhnya oleh bulan. Okey, seperti mana yang tuan-tuan dapat lihat dalam slide ini yang saya kongsikan bersama ini, iaitu ketika mana gerhana matahari penuh, di mana gerhana matahari penuh, ketika itu bulatan piringan matahari ditutupi sepenuhnya oleh bulan. Jadi dalam konteks ni kan dapat kita lihat bahawa kedudukan ataupun dapat kita lihat bulan itu dia mesti dari sudut pandangan mata kita daripada bumi ni, bulan itu mesti lebih besar daripada, ataupun mungkin sama besar dengan matahari, ataupun lebih besar daripada matahari dari sudut pandang kita di bumi. Dan inilah yang telah kita kongsikan antara perkara yang ajaib bila kita melihat tentang gerhana ini. Kerana apa? Kerana bila kita melihat gerhana ini, bagaimana objek yang kecil ni, iaitu bulan itu, boleh Allah Ta'ala atur, boleh menutupi matahari yang jauh lebih besar daripada bulan itu, dengan aturan, dengan kedudukan, dengan jarak, dengan masa yang tepat dan sebagainya. Baik. Jadi gerhana matahari ini berlaku apabila, kalau kita lihat dalam konteks ni tuan-tuan, matahari, bulan dan juga bumi, bulan ni betul-betul berada di antara matahari dan juga bumi, dan dapat kita lihat bahawa hujung bayang umbra ni akan jatuh ke atas bumi. Okey, kalau kita tengok dalam buku kita ni pun ada disebut bahawa ketika bulan ketika ini dari sudut pandangan bumi mempunyai saiz yang lebih atau sama besar dengan matahari, ketika ini hujung bayang umbra akan jatuh ke bumi. Dan kita dapat lihat di sini tuan-tuan, bagaimana disebut sebagai zil dalam bahasa Arab. Dan zil ini membentuk seperti disebut sebagai macam kun, makhrut minal zil disebut. Makhrut minal zil maknanya di situ kita akan dapat lihat bahawa zil itu ataupun bayang umbra ni dia makin lama dia makin narrow, dia makin kata menguncuk umbra ni. Baik. Dan kalau kita lihat bayang umbra ni, dia akan jatuh ke atas bumi. Dia akan jatuh ke atas bumi. Dan di mana bayang umbra ni jatuh ke atas bumi, di hujung bayang umbra itulah akhirnya akan melihat fasa totality. Maknanya seperti mana yang Sifu Syahrin kita selalu sebut-sebut, kalau kita nak melihat gerhana matahari penuh, kita kena duduk di tempat, pilih tempat yang tepat lah. Jangan kita duduk di tempat yang salah, kemudian kita kata tak nampak pun gerhana matahari penuh sebab kita berada di tempat yang salah. Dah sewa, dah beli tiket flight dan sebagainya, nak tengok gerhana matahari penuh, tiba-tiba berada di tempat yang salah. Memang berlaku gerhana tapi partial, berlaku gerhana separa. Okey, baik. Dan tuan-tuan sekalian, kalau berdasarkan kepada satu buku yang saya rujuk juga bila bincang tentang gerhana matahari ini, dan saya anggap sebagai salah satu buku yang mesti dimilikilah oleh pengkaji-pengkaji ilmu falak di Malaysia dalam bab gerhana ini, antaranya buku ataupun nota yang telah dibuat oleh Alhamdulillah Tuan Haji Ghani. Tuan Haji Ghani, tuan-tuan. Lupa pula nak sebut tunggu kita. Tuan Haji Ghani, tuan-tuan. Beliau telah menyiapkan satu macam nota untuk pengajian, untuk buat pengiraan bagaimana nak berlaku gerhana itu. Dan disebut bahawa panjang bayang umbra ini, panjang bayang umbra yang tuan-tuan dapat panjang bayang umbra ni yang menguncuk ini, tuan-tuan, panjangnya dalam lingkungan 380,000 kilometer. Panjangnya adalah dalam lingkungan 380,000 kilometer. Jadi ketika itu tuan-tuan, bulan dia kena dekat dengan bumi.
bulan tu dia kena dekat dengan bumi. Kalau dia berada pada jauh, nanti kita akan bincang. Tetapi dia kena dekat ataupun dalam jarak purata 380,000 km kan, bulan itu jarak puratanya adalah 380,000 km daripada bumi kan. Jadi ketika itu kalau sekiranya bulan itu dia kena dalam jarak purata ataupun lebih dekat, maka kalau sekiranya dalam jarak itu, maka ketika itu bayang umrah ni akan jatuh di atas bumi dan ketika itu kita dapat lihat fasa gerhana matahari penuh. Gerhana matahari penuh. Okey, itu baik. Dan semestinya lah tuan-tuan, bila tuan-tuan tengok dalam fasa ini kedudukan matahari dan juga minta maaf, kedudukan bulan ini, dia mesti berada ketika mana fasa bulan muhaq ataupun fasa bulan gelap. Ketika mana kedudukan ijtima' ataupun iqtiran. Baik. Itu yang pertama. Okey, kita tengok pula kepada gerhana matahari cincin ataupun disebut sebagai annular ataupun annulus. Dah dalam bahasa Melayu pun dah disebut sebagai annulus ataupun kita sebut juga sebagai gerhana matahari cincin. Cuma tuan-tuan, sebelum kita masuk dalam ni, sebenarnya orang dulu, dalam masyarakat dulu, mereka tak tahu bahawa ada kemungkinan akan berlakunya gerhana matahari cincin ini. Ada kemungkinan berlaku gerhana matahari cincin. Dulu mereka hanya faham mungkin berlaku gerhana matahari penuh ataupun gerhana matahari separa. Jadi gerhana matahari cincin ni jarang dapat dilihat, dan ketika itu ahli-ahli falak pun tak tahu bahawa ada kemungkinan akan berlaku gerhana matahari cincin ini, kecuali setelah mana apa yang telah disebutkan oleh Imam Al-Battani. Imam Al-Battani iaitu beliau telah menyatakan bahawa kemungkinan boleh berlakunya gerhana matahari cincin ini kerana kedudukan bulan dengan bumi itu yang ada kedudukan apogee dan juga perigee tu. Apogee dan juga perigee. Okey, baik. Jadi kita sebutkan sikit Okey, gerhana matahari cincin. Ia berlaku apabila ketika kemuncak fasa gerhana, piring bulatan bulan hanya menutupi sebahagian piring bulatan matahari. Kalau kita tengok dalam kedudukan geometri ni, bulan itu macam sama je kalau kita tengok kan. Sama je lebih kurang macam kedudukan bulan pada fasa gerhana matahari penuh ni. Tapi kalau kita perasan dalam gambaran ni, tuan-tuan akan dapat lihat bahawa bulan ni dia jauh sikit. Ini dia dekat sikit kan, ini dia jauh sikit tuan-tuan. Bila dia jauh sikit, apa yang akan berlaku seperti mana yang kita sebutkan tadi adalah ketika itu, ketika mana fasa gerhana matahari cincin ini, bulan ni berada pada kedudukan yang jauh daripada bumi. Lebih daripada 380,000 km daripada bumi. Menyebabkan ketika itu, bayang yang jatuh ke atas bumi ini bukan bayang umrah ataupun yang kita sebut sebagai bayang antumbra ataupun disebut juga sebagai bayang umrah negatif. Maknanya di sini ni kalau tuan-tuan dapat lihat dia punya diagram itu, dia bersilang kat sini, maka dia akan jatuh di sini. Dia akan jatuh. Jadi sebenarnya kalau kita tengok dalam ni, sepatutnya berlaku gerhana matahari penuh. Tetapi ketika itu bulan ni dia tak berada pada kedudukan yang dekat dengan bumi. Kalau berada dekat dengan bumi, maka ketika itu akan berlakulah gerhana matahari penuh. Tapi oleh kerana dalam teori mengatakan walaupun 1% saja tuan-tuan 1% saja daripada matahari itu tak ditutupi oleh bulan, tetap juga ketika itu cahaya matahari itu akan silau, akan menyilaukan mata sehingga tak nampak macam fasa gerhana matahari penuh yang waktu itu akan jadi gelap sepenuhnya. Itu baik. Jadi gerhana matahari cincin ini antara salah satu daripada fasa yang juga sangat menarik lah. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi pada tahun 2019 hari itu kan, pada dalam catatan saya ni pada 26 Disember 2019 yang saya kira mungkin tuan-tuan pun ada pergi ke Johor
untuk pergi melihat. Ada yang di Sarawak, di Sabah pun ada dapat melihat gerhana matahari cincin ketika itu. Tetapi keseluruhan Malaysia, kita di Semenanjung ni dapat melihat separa, melihat separa. Itu pernah berlaku di Malaysia, dan mungkin sebahagian tuan-tuan dah pergi ke ujung Johor tu, ujung Johor tu, dan juga Singapura yang boleh dapat lihat gerhana matahari cincin ketika tahun 2019 itu. Okey, baik. Jadi itu kedudukannya. Okey, baik. Kemudian kita pergi pula kepada gerhana matahari separa ataupun partial, ataupun dalam bahasa Arab yang disebut sebagai juz'i. Ini kulli, ni juz'i. Baik. Gerhana separa ni adalah ketika mana kedudukan, kalau tuan-tuan dapat lihat dalam geometri ni, di mana kedudukan bulan ini dia berada di antara matahari dan juga bumi juga. Tetapi tuan-tuan, kedudukan dia pada fasa bulan muhaq itu ataupun pada fasa ijtima' itu, dia tak berada tepat. Dia tak berada tepat di sini. Maknanya kalau tengok di dalam konteks ni tuan-tuan, kedudukan dia bersilang pada titik not itu, tapi dia tak berada tepat pada titik not itu, sehingga menyebabkan ketika ini kedudukan bulan itu, bayang bulan ni akan jatuh, yang umbra ni akan jatuh di luar daripada bumi, tetapi bayang penumbra ini bersifat dia kuncup di pangkal dan dia kembang di ujung. Istilahnya begitu kalau tepatlah, kalau tuan-tuan boleh faham kot boleh faham tu. Okey, baik. Maknanya kalau kita tengok dalam gambaran ini, fasa bayang penumbra itu dia mengembang, dan bulan ketika itu, matahari ketika itu, bumi, sebut bumi ketika itu dia masuk, ataupun cahaya ataupun bayang penumbra ini dia jatuh ke atas bumi, maka kawasan yang sini ni dia akan dapat melihat fasa gerhana separa. Okey, minta maaf tuan-tuan, saya pun terlupa tadi nak sebut, yang kawasan jatuhnya bayang umbra akan melihat dalam konteks gerhana matahari penuh, akan lihatlah gerhana matahari penuh. Tapi kawasan yang tak di luar daripada bayang umbra ini, di kawasan di luar ni, maka mereka dapat melihat juga gerhana, tapi gerhana matahari separa. Sama dalam konteks gerhana matahari penuh ataupun gerhana matahari cincin. Kalau dalam konteks partial ataupun gerhana matahari separa ini, maka dalam konteks siapa saja yang berada di bumi ketika itu tak akan dapat lihatlah gerhana matahari penuh, kerana ketika itu bayang tu dia tak jatuh ke atas bumi, bayang umbra tu tak jatuh ke atas bumi, tetapi apa yang jatuh ialah bayang penumbra saja yang jatuh ke atas bumi. Okey, baik. Cuma antara yang menarik juga tuan-tuan, kalau saya catatlah sikit ni, itu pada gerhana matahari cincin 26 Disember 2019 yang lepas. Alhamdulillah, saya pun adalah juga ikut sifu kita, Tuan Guru kita Syahrin dan juga Cikgu Bahar dalam melihat gerhana dan sebagainya. Tetapi pada tahun 2019 itu, waktu kami ada di Ipoh, buat serapan, kami tak pergi. Ada sahabat-sahabat daripada Jabatan Mufti Perak pergi ke Johor, tapi saya tak pergi. Jadi waktu serapan itu pada jam 11 pagi lebih kurang itulah, 11 hingga 12 pagi lebih kurang itu, ketika itu dapat kita lihat bahawa sebelum tu sangkaan bahawa ketika mana berlakunya partial ini, dia punya cuaca itu tak terlalu kesannya tak terlalu orang kata ketara. Tetapi tuan-tuan, apa yang saya dapat lihat, dan alhamdulillah dikongsikan juga oleh sahabat-sahabat lain yang berada dekat kawasan Ipoh ketika mana kami melakukan serapan, kita dapat lihat walaupun separa tuan-tuan, tapi dia punya kesan itu dari sudut yang pertama, dari sudut langit ketika itu, langit itu akan jadi, kalau tengah hari biasa kita dapat lihat langit itu berwarna biru cerah kan, biru putih lah kita kata kan, biru putih. Kata apa, Piramli kata biru air laut. Biru air laut, bambang kuning, bambang biru air laut kan. Okey, maknanya kalau kita dapat lihat waktu tu, biasa pukul 11 ataupun 12 tengah hari ni, kita akan dapat letih bahawa langit kita ni berwarna biru putih. Tetapi waktu fasa gerhana partial dah berlaku ketika itu, berdasarkan kepada penglihatan, ketika itu memang tak ada awan,
dan kita dapati bahawa langit ketika itu warna biru gelap. Maknanya kalau kita kalau contohlah kalau kita ni biasa duduk tengok pada langit, maka kita boleh perasan ada something wrong lah dekat langit ketika itu. Maknanya ada sesuatu yang berlaku sehingga keadaan warna langit itu dia bertukar jadi warna biru gelap. Dia menjadi warna biru gelap. Dan antara yang menarik juga tuan-tuan, pada pukul 11 tengah hari tu, ketika itu kami dah bersiap lah daripada awal pagi sebenarnya. Pada pukul 10 sebelum berlaku fasa gerhana tu memang panas. Tetapi pada pukul 11 lebih tu, ketika mana dah masuk partial, maknanya dah sebahagian lah, 50% lah dia punya berlakunya gerhana tersebut, kita dapati bahawa suasana ketika itu sejuk sikit. Dia tak bukanlah sejuk macam duduk dalam aircon kan, tak ada macam tu. Cuma nak katakan bahawa tengah hari tu dia tak panas macam biasa. Dia ada rasa sejuk sikit. Dia ada rasa sejuk sikit. Dan bila saya tanyakan juga kepada sahabat yang ada dekat keliling tu, mereka pun merasakan benda yang sama. Mungkin kalau saya saja rasa, mungkin pasal tak valid lah kot, pasal kita ni selalu buat cerapan, jadi kita boleh sense tu rasa macam kita kata sensitif sikit. Tapi bila saya tanya pada kawan-kawan lain yang berada di sekitar tu, ada rasa lain tak? Mereka pun kata sejuk lah, sejuk. Alhamdulillah. Jadi ini masya-Allah antara salah satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, yang mana kita dapat lihat antara kesan yang ketaranya kalau kita tengok dalam kitab Ajaibul Makhluqat yang dikuliahkan oleh Tuan Guru kita Al-Fadil Ustaz Hanafiah, bagaimana gerhana itu akan memberi kesan juga kepada haiwan. Kerana mereka ini boleh guna ganti nama mereka. Haiwan ini adalah sangat sensitif kepada perubahan cuaca, perubahan suhu dan sebagainya. Jadi mereka sangat sensitif. Sebab itu waktu buat penulisan tentang gerhana itu, saya pernah berjumpa ada satu kertas kerja yang mengkaji tentang kesan ayam telur ketika mana berlakunya gerhana matahari. Ada kesan berkaitan, ada paper lah, tapi saya tak tengok dia punya, saya tak jumpa dia punya hasil result daripada kajian tersebut. Ada paper pernah dibuat. Okey, baik. Jadi itu tuan-tuan, bagaimana berlakunya gerhana matahari, yang mana gerhana matahari penuh, separa dan juga cincin. Okey, baik insya-Allah. Selanjutnya tuan-tuan, kita pergi pula pada gerhana bulan. Gerhana bulan. Okey. Seperti mana gerhana matahari, saya juga nak kongsikan antara gerhana bulan yang legend, tuan-tuan, yang ada dalam sejarah Islam lah. Okey. Ia berlaku pada 22 Mei tahun 1453 Masihi. Peristiwa ini adalah satu peristiwa yang sangat bersejarah. Kerana apa? Kerana peristiwa ini adalah peristiwa di mana dia berlaku 7 hari sebelum pembukaan kota Istanbul ataupun Islambul oleh Muhammad Al-Fatih. Dan tuan-tuan boleh bacalah apa yang saya kongsikan dalam catatan itu. Cuma nak sebut di sini bahawa bagaimana 7 hari sebelum berlakunya pembukaan kota Istanbul ataupun Islambul asalnya, tuan-tuan, Islambul itu nama yang diberikan sebenarnya adalah Islambul. Islambul. Ketika mana berlakunya gerhana bulan separa ketika itu. Dan tarikh ini telah dipilih oleh Muhammad Al-Fatih berdasarkan kepada perbincangan ataupun rujukan beliau dengan ahli-ahli falak ataupun mereka yang alim, kerana menggunakan peristiwa gerhana bulan ini untuk mengalahkan, untuk melemahkan semangat musuh-musuh yang ketika itu masih berselindung, masih duduk di kota Istanbul itu, kerana mereka percaya bahawa bila berlaku gerhana ni, dia adalah satu petanda daripada Tuhan, di mana mereka percaya bahawa ia adalah satu tanda buruk, dan dalam khususnya tuan-tuan,
dalam kepercayaan mereka bahawa mereka percaya bahawa orang Kristian yang berada di kota Istanbul tu percaya bahawa kalau sekiranya ketika mana mereka itu telah dikepung dan kepungan itu pula dah berlaku selama beberapa bulan dan dalam keadaan mereka tu dah hampir-hampir istilahnya apa macam nak kalah lah, berlaku pula gerhana, dan gerhana ini disebut dalam kitab-kitab mereka mengatakan bahawa mereka ini takkan dikalahkan kecuali Tuhan telah pun akan menghantar satu tanda berlakunya gerhana, bahawa dengan berlakunya gerhana itu menandakan bahawa mereka akan kalah dalam peperangan tersebut. Jadi ini antara peristiwa yang sangat bermakna lah ataupun peristiwa bersejarah dalam sejarah Islam, kerana bagaimana pengetahuan tentang peristiwa gerhana ini juga dijadikan sebagai salah satu taktikal peperangan, tuan, untuk melemahkan musuh ketika itu, masya-Allah. Jadi ini antara legend lah, tuan-tuan. Kalau tengok dalam peristiwa-peristiwa gerhana bulan, ini antara salah satu peristiwa gerhana bulan yang sangat kata apa disebut antara peristiwa-peristiwa gerhana dalam sejarah. Baik. Okey. Kita pergi pula tuan-tuan kepada gerhana bulan ataupun disebut sebagai khusuf bil kha ataupun disebut sebagai lunar eclipse, dan saya kongsikan juga seperti mana tadi gerhana matahari apa yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad dalam kitab Kifayatul Muhtadi. Saya kongsikan pula dalam gerhana bulan ni apa yang telah disebutkan oleh Syekh Arsyad Al-Banjari. Syekh Arsyad Al-Banjari ada juga sebut tentang gerhana, tuan, ini tentang gerhana bulan ini tulis gerhana matahari ni silap, tuan. Disebut bahawa gerhana bulan ni maka adalah baginya hakikat kepada jirim bulan, adalah seperti kaca cermin, tiada baginya cahaya pada dirinya. Mana nak sebut dulu bahawa bulan ni tak ada cahaya, tetapi dia hanyalah seperti cermin yang memantulkan cahaya. Hanya adalah ia mengambil cahaya daripada menerang cahaya matahari jua. Apabila ia berhadapan dengan dia dan tiada satu yang melintangi antaranya, maka apabila mendinding antara bulan dan matahari, bayang-bayang jirim bumi, maka jadi hilanglah cahaya bulan daripada dirinya. Masya Allah, tuan-tuan. Sekali lagi kita berjumpa dengan satu fakta ataupun dalam syarah yang telah disebutkan dalam kitab Sabilul Muhtadin oleh Syekh Arsyad Banjari, bagaimana geometri gerhana itu disebutkan dalam kitab fiqh. Masya Allah, tuan-tuan. Jadi betul lah apa yang kita punya Tok sebut, Cikgu Bahar sebut kan, kitab Sabilul Muhtadin ni antara salah satu kitab yang sangat hebat lah dari sudut kitab fiqhnya, yang mempunyai nilai-nilai falak yang sangat hebat. Masya Allah. Dalam kitab ni sebut tentang bagaimana gerhana bulan itu berlaku, iaitu apabila mendinding cahaya matahari oleh siapa? Oleh bumi itu, yang menyebabkan hilangnya cahaya bulan yang patutnya jatuh ke atasnya. Masya Allah. Baik. Dan tuan-tuan, dalam buku kita ni kita sebutkan ada 4 jenis, tetapi 4 jenis itu sebenarnya cabangan daripada yang ni lah. Yang pertama gerhana penuh, separa dan juga penumbra. Okey, baik. Okey, tuan-tuan boleh lihat juga dalam slide ini dan juga boleh lihat juga dalam buku. Okey, gerhana bulan. Gerhana bulan seperti mana kita sedia maklum, dia akan berlaku pada tarikh 14 ataupun tarikh 15 lah, antara tarikh itu. Dia melihat kepada kedudukan bulan itu pada kedudukannya ketika mana apogee, perigi dan sebagainya lah, itu akan dilihat. Baik. Dan kalau tuan-tuan dapat lihat pada halaman 165 ni, ada saya kongsikan sikit berkaitan dengan bagaimana gerhana itu boleh berlaku, iaitu gerhana bulan ataupun khusuf itu pula akan berlaku kerana bulan melalui bayang bumi, lantas menyebabkan ia ditutupi bayang bumi. Okey, baik. Seperti mana tuan-tuan dapat lihat dalam geometri ini, keseluruhannya menunjukkan bagaimana bulan ini telah memasuki bayang bumi, sama ada bayang bumi yang disebut sebagai umbra ataupun penumbra. Apabila bulan dihalang oleh bumi dari mendapatkan cahaya matahari, maka bayang bumi jatuh ke atas jirim bulan. Dan bayang bumi ni jatuh ke atas jirim bulan, maka ketika itu bulan itu akan hilanglah cahaya yang sepatutnya dia dapat daripada matahari. Okey. Gerhana bulan berlaku ketika bumi berada di antara matahari dan bulan. Seperti mana apa yang telah pun kita sebutkan ini, tuan-tuan boleh lihat bagaimana kedudukan bumi itu yang berada di tengah-tengah tu, yang menyebabkan cahaya tak dapat jatuh ke atas bulan. Dalam masa yang sama, matahari dan bulan berada pada satu garisan dan sesatah. Ini telah kita bincangkan sebelum ni lah. Okey, baik. Di mana permukaan bulan yang bercahaya menghadap sepenuhnya ke arah bumi ketika mana fasa bulan penuh.
fasa bulan penuh, yang itu yang kita sebutkan tadi. Gerhana bulan ini hanya boleh berlaku ketika mana fasa bulan penuh ataupun al-badrun, ataupun ketika mana kedudukan istiqbal, di mana kedudukan mata bulan ketika itu menghadap sepenuhnya ke arah matahari dan juga ke arah bumi. Okey, baik. Namun apabila gerhana bulan berlaku, cahaya matahari yang sepatutnya jatuh ke atas bulan akan terhalang oleh bumi. Ini disebabkan wujudnya bayang umbra dan penumbra yang jatuh ke atas bulan. Okey, baik. Okey, dapat kita faham di situlah. Okey, baik. Okey, kita cuba lihat bagaimanakah apa yang disebut sebagai gerhana bulan penuh berlaku. Okey, kalau kita tengok tuan-tuan dalam gambaran ini, gerhana bulan penuh berlaku apabila keseluruhan kedudukan bulatan piring bulan berada di dalam bayang umbra bumi. Dalam buku kita sebutnya. Okey, kita dapat lihat ketika mana gerhana bulan penuh ini, keseluruhan bulan memasuki bayang umbra. Bayang umbra. Dan tuan-tuan dapat lihat bahawa bagaimana bayang umbra ni, bayang umbra bumi dia besar. Dia besar. Besar pula. Besar tuan-tuan. Lebih kurang dalam saiznya tu adalah 2.5 daripada saiz bulan. 2.5 maknanya kalau tuan-tuan aturkan bulan itu pada saiz di mana kedudukan jauh bulan daripada bumi dengan kedudukan bayang umbra ni, maknanya bayang di mana bulan ni boleh rentas di sini adalah lebih kurang dalam 2.5 biji setengah, lebih kurang gitulah, 2 biji setengah saiz bulan. Jadi bayang umbra ni besar. Jadi itu menyebabkan kita dapat lihat bahawa ketika mana gerhana bulan ni berlaku, kita akan dapati bahawa boleh kata seluruhlah lokasi di bumi yang mengalami waktu malam ketika itu akan dapat melihat gerhana bulan. Cuma yang membezakan yang dapat melihat awal ataupun melihat kemuncak, melihat perakhiran fasa gerhana tersebut mungkin pada waktu maghrib, pada tengah malam dan subuh. Itu bergantung kepada waktu terbit dan juga terbenam bulan itu. Okey, baik. Jadi ini menunjukkan bagaimana gerhana bulan itu berlaku. Okey, baik. Dan tuan-tuan, kalau dapat kita lihat di sini juga bagaimana kedudukan ketika mana bulan itu, gerhana bulan itu berlaku, cahaya bulan itu akan berubah. Dalam istilah astronomi sebut sebagai luminosity, yang mengikut skala Danjon itu disebut ada 1 hingga 4. 1 hingga 4 nak menggambarkan bagaimana fasa itu gelap ke cerah ke ketika mana totality itu berlaku, disebut dalam Danjon tu 1 hingga 4. Minta maaf, 0 hingga 4. 0 hingga 4. Kalau kosong itu maknanya dia hitam gelap lah. Hitam gelap. Hitam gelap, tapi masih nampak bulan tu. Masih nampak bulan tu. Okey. Okey. Cuma tuan-tuan, tak apalah, nantilah insyaAllah saya kongsi. Masa kita pun dah tak ada. Nanti saya sebutkan kemudian, baik ya. Kita tengok partial pula. Partial ketika mana ataupun separa, tuan-tuan boleh tengok dalam buku kita dan boleh lihat di slide ni. Ini gerhana separa, itu sebahagian bulan memasuki bayang umbra. Kalau tuan-tuan dapat lihat di sini, ketika mana bulan memasuki sebahagian sahaja daripada keseluruhan bumi, bulan itu hanya sebahagian saja yang masuk. Dia tak masuk semua, dia masuk sebahagian saja. Maka ketika itu kita namakan ianya adalah gerhana bulan separa. Gerhana bulan separa ataupun partial, ataupun disebut juz'i dari sudut dalam bahasa Arab. Okey, dan dapat lihat di sini bahawa kita lihat di sini kedudukan bulan itu berada di luar ataupun di sempadan fasa, bukan fasa tuan-tuan, berada di sempadan umbra dan juga penumbra. Jadi sebahagiannya masuk umbra dan sebahagian lagi kekal di kedudukan penumbra. Maka dinamakan gerhana separa. Gerhana separa. Okey. Dan kemudian gerhana yang agak kurang popular tetapi sebenarnya ada sesuatu yang menariklah di sini. Okey, iaitu gerhana penumbra.
gerhana penumbra ataupun disebut juga gerhana warna. Gerhana warna. Dia berlaku apabila bulan, kalau dalam buku Mukhtasar ni kami masukkan gerhana bulan penumbra penuh dan ada gerhana bulan penumbra separa. Sebenarnya dia pecahan daripada inilah. Dia pecahan daripada ini. Kalau sekiranya bulan itu dia masuk keseluruhan bulat fasa penumbra itu, maka kita namakan gerhana bulan penumbra penuh. Kalau sekiranya masuk sebahagian saja, maka dia jadi gerhana bulan penumbra separa. Okey, baik. Cuma tuan-tuan, kalau kita dapat lihat di sini dan gambaran ini pun tuan-tuan dapat lihat, dan ataupun yang ni tuan-tuan dapat lihat kan, bagaimana ketika mana fasa penumbra ni sebenarnya memang agak kata sukar lah nak dilihat. Terutama kalau sekiranya dalam kajian mengatakan bahawa kalau sekiranya kurang daripada 60% daripada bulan tu masuk dalam fasa penumbra tu, 60% saja yang masuk, maka kemungkinan ketika itu orang-orang yang kita kata yang jarang melihat gerhana ni, mereka akan katakan bahawa tak ada apa-apa berlaku pun sebenarnya pada permukaan bulan itu, kerana dapat kita lihat di sini bulan tu macam biasa je, tak ada apa-apa pun berlaku, tak ada berlaku macam gerhana separa ataupun gerhana bulan penuh ni berlaku kesan yang ketara. Tapi kalau kita lihat di sini, kalau tuan-tuan dapat lihat di sini kan gambarannya, ataupun kita lihat di sinilah, okey, kita dapati bahawa ada kesan sedikit sebenarnya di sini, tapi ini tuan-tuan dia hanya berlaku ketika mana bulan ni dia dah masuk lebih 60% dalam bayang penumbra itu. Dalam kajian yang ada Dr. Halim daripada USM, guru kami jugalah, bahagia Dr. Halim, Dr. Abdul Halim bin Abdul Aziz buat kajian mengatakan bahawa kalau sekiranya yang lebih nyata dalam kedudukan 80%. Kalau dalam kajian-kajian dalam buku kita ni ada saya masukkan juga kajian-kajian dibuat oleh Espanek dan juga Jemius, mengatakan bahawa lebih kurang dalam 60% barulah mata orang yang yang specialist boleh dapat kesan ada berlakunya perubahan pada permukaan bulan ini. Kita dapat lihat ada kesan di mana kurang cahaya sikit, ada kesan nuksan, ada kesan pengurangan cahaya daripada matahari yang jatuh ke atas bulan itu, kerana ketika itu bayang bumi itu dah jatuh sikit ke atas, bayang penumbra itu dah jatuh ke atas bulan. Tetapi kalau sekiranya kurang daripada 60%, tuan-tuan, hampir mustahil untuk dapat dikesan, sama ada dengan menggunakan mata kasar ataupun sama ada menggunakan eyepiece ataupun menggunakan teleskop dan sebagainya lah. Kecuali kalau tuan-tuan ambil gambar dan kemudian proses, baru dapat lihat dia punya kesan bayang penumbra itu. Okey, itu baik. Dan bila sebut tentang gerhana bulan penumbra separa ini juga, dari sudut ni ada Abang Khairul kita tanya soalan, saya terus jawab lah pasal memang pernah nak sebut ni. Okey, dan dari sudut hukum sunat ataupun tidak solat ketika mana penumbra ini, maka dari sudut hukumnya adalah tidak disunatkan, tidak diharuskan untuk melakukan solat sunat gerhana, kerana kesannya yang masih tidak ketara. Sebab antara salah satu daripada syarat untuk seorang itu solat gerhana apabila kesan gerhana itu dapat dilihat dengan jelas. Maka kalau kita tengok dalam gerhana penumbra ini ataupun gerhana warna ini, dia punya kesannya tak berapa jelas. Okey. Cuma tuan-tuan, ini alhamdulillah juga ada beberapa kajian lah yang dibuat oleh kami bersama-sama dengan beberapa tokoh-tokoh falak kita di Malaysia. Tapi masih ada peringkat kajian lah, dan masih belum boleh kita anggap sebagai suatu dasar lah. Kerana kalau kita lihat tuan-tuan, seperti mana yang saya sebutkan tadi, ketika mana bulan ni dah masuk dalam bayang penumbra tu, kalau dalam 60% tu memang tak nampak, tapi kalau sekiranya bulan tu dah masuk contohnya 90% dalam bayang penumbra, dia dekat dah nak masuk dengan bayang umbra tu ataupun dekat 80%, sebenarnya kita dah boleh nampak kesannya tu, seperti mana tuan-tuan dapat lihat dalam gambar ni lah. Dalam gambar ni, ini kalau tengok ni memang lebih daripada 60% ni. Ini dalam kemudian 80% lebih kurang itu baru kita nampak kesan. Jadi tuan-tuan, bayang penumbra ni kalau dari sudut kajiannya
memang boleh nampak, tetapi dia kena dia masuk dalam sikit. Kalau dia setakat masuk 50% dia tak akan nampak lagi. Tambahan, kalau sekiranya kita tak biasa melihat gerhana ni, maka kita akan dapat lihat bahawa tak ada apa-apa perubahan pun berlaku pada permukaan bulan ketika itu. Tapi kalau kita biasa nampak pun, kena tunggu hingga 60 ataupun lebih, ihtiyat tu adalah sehingga 80% kedudukan bulan tu masuk dalam bayang penumbra, barulah kita dapat lihat. Tapi masih di peringkat kajian lah, insyaAllah pada Ustaz Khairul kita. Terima kasih banyak atas soalan. Okey, baik. Kita nak tengok yang terakhir yang tuan-tuan. Terakhirnya adalah kisah bayang dan gerhana. Bayang dan gerhana ni tuan-tuan, dia bukan satu macam renungan sajalah, seperti renungan. Kalau kita tengok dalam berlakunya gerhana matahari ataupun gerhana bulan ni tuan-tuan, antara perkara yang menjadi perkara yang pentinglah sebagai kita umat Islam untuk merenung hal ini berlaku, bagaimana ketika mana berlaku gerhana itu, antara unsur penting yang berlaku dalam gerhana ini adalah unsur bayang. Unsur bayang yang kita namakan dalam istilah falak sebagai umbra dan juga penumbra. Ketika mana bayang ni jatuh ke atas bumi dalam konteks gerhana matahari penuh, maka ketika itu matahari ni akan tertutup sepenuhnya. Dan ketika mana bulan ni memasuki bayang bumi sepenuhnya, maka berlakulah gerhana bulan penuh. Okey, kalau kita lihat di sini tuan-tuan, antara perkara menarik kita dapat lihat sebagai renungan lah kepada kita sebagai umat Islam tuan-tuan. Kalau tuan-tuan lihat pada halaman 167, 168, 169, saya bagi satu kesimpulan ringkas sajalah tuan-tuan. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah menunjukkan kepada kita bahawa hanya dengan bayang sahaja Allah Taala boleh mencipta satu fenomena yang sangat menakjubkan. Antara fenomena yang sangat menakjubkan dalam alam ini adalah gerhana, dan antara gerhana ini berlaku, antara salah satu sebabnya adalah kerana wujudnya bayang yang kita sebut sebagai umbra dan juga penumbra. Bila kita berada dalam bayang ini, maka kita akan dapat lihat gerhana. Jadi nak tunjukkan bahawa bagaimana tuan-tuan, bila mana Allah Ta'ala nak menunjukkan kekuasaannya, maka ataupun nak menunjukkan kehebatannya, ataupun nak mengalahkan satu objek yang disembah oleh manusia, sebagai manusia sembah matahari, sebagai manusia sembah pada bulan, tetapi Allah Ta'ala hantar apa yang disebut sebagai zil ataupun bayang sahaja. Maknanya kalau bayang itu satu makhluk yang kita kata makhluk yang lemah lah, makhluk yang lemah berbanding dengan cahaya. Cahaya dianggap sebagai makhluk yang lebih orang kata diingini, lebih berkuasa dengan cahaya itu. Tetapi bila sebut bayang ni tuan-tuan, maka bayang ni apa yang ada pada bayang, kan? Kita mungkin kata begitu. Tetapi bagaimana Allah Ta'ala telah tunjukkan, bahkan dalam peristiwa-peristiwa yang lain juga, seperti mana peristiwa macam mana Fir'aun yang telah pun ditenggelami dalam air yang lembut, air yang kata apa, yang boleh diminum dan sebagainya, tetapi Allah Ta'ala tenggelamkan Fir'aun dalam air laut. Bagaimana Namrud akhirnya ditewaskan dengan nyamuk, ataupun dalam buku kita disebut sebagai lalat, sebagai riwayat kata lalat, ataupun nyamuk yang duduk dalam telinganya, itu menyebabkan sakit kepalanya. Dan ini sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat kita lihat daripada peristiwa gerhana ini. Baik tuan. Okey. Dah habis. Habis dah tuan. Habis dah. Okey, alhamdulillah tuan. Jadi okey, kita pun dah terlajak 3 minit ni tuan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita berhenti pada halaman 169. InsyaAllah kuliah yang akan datang, alhamdulillah tuan-tuan, saya rasa kalau ikutkan dalam kita punya buku ni, maknanya kuliah yang akan datang ni, habislah buku kita ni, alhamdulillah. Jadi kuliah akan datang tuan, kita akan tengok sikit bagaimana kaedah pengiraan gerhana. Kaedah pengiraan gerhana, tapi kita tengok simple sajalah insya-Allah tuan-tuan. Kaedah yang pertama adalah kaedah Saros. Kaedah Saros, dan kaedah kedua yang saya nak kongsikan adalah kaedah yang disebutkan dalam kitab Sulamul An-Nayyuraini, sebuah kitab yang sangat hebat tuan-tuan, karangan daripada ulama kita di Indonesia, Syekh Mansur Batawi. InsyaAllah tuan-tuan. Baik. Jadi saya ucapkan berterima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang alhamdulillah setia mengikuti kuliah kita daripada awal hingga akhirnya.
sahabat-sahabat daripada Jabatan Mufti Negeri Sembilan, daripada Jabatan Mufti Perak, sahabat-sahabat lain, Tuan Haji Zainal, siapa lagi, Encik Rosmani kita, Encik Ahmad, Abang Bok Al-Bahanji dan sebagainya. Terima kasih banyak kerana ikuti kuliah kita ataupun sembang santai falak kita pada malam ni. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita akan jumpa lagi dalam minggu depan. Kalau sekiranya tak ada masalah, kita akan bincangkan pula dari sudut pengiraan gerhana, tapi bukan pengiraan gerhana secara detail lah, kerana saya pun sebenarnya tak mampu nak ajar pengiraan gerhana ni kerana dia terlalu panjang dan terlalu complicated lah sebenarnya. Tapi kita tengok ringkas-ringkas saja apa yang disebut sebagai hissah ataupun anggaran berlaku gerhana ataupun tidak. InsyaAllah tuan-tuan, terima kasih atas perhatian diberikan dan mohon maaf kalau sekiranya atas kesilapan yang telah saya lakukan. Aku liqali hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.